Kita akan teruskan majlis kita dengan sesi pengenalan calon MPP dan manifestonya. Dipersilakan calon yang pertama. Dipersilakan calon yang pertama, Arifah Hamizah binti Abdul Rahim. Calon pertama, Arifah Hamizah binti Abdul Rahim. Sila buka mikrofon dan kamera. Baik, kita akan teruskan dengan calon yang kedua. Calon Ahmad Firdaus bin Ahmad Rizal. Terima kasih Tuan Moderator. Yang berusaha penasihat MPP, mantan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2020-2021 serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, terbang terkukur ke Pulau Bidara, singgah sebentar di Tanjung Malim, salam dihulur, pembuka bicara, ukhuwah terjalin sesama Muslim. Saya Ahmad Firdaus bin Ahmad Rizal daripada Diploma in Creative Digital Media Production. Manifesto saya yang pertama ialah mewujudkan IM Central sebagai saluran rasmi informasi pelajar, dan manifesto saya yang kedua memperkenalkan IM Pushcart bagi mengekalkan semangat keusahawanan pelajar walaupun di dalam norma baharu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Firdaus bin Ahmad Rizal. Calon seterusnya ialah Muhammad Nazran bin Muhammad Nur Azam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas bingkisan untuk memanggil saya untuk memberi pembukaan tentang manifesto saya. Jadi nama saya adalah Muhammad Nazran bin Muhammad Nur Azam. Saya dari Diploma in Creative Digital Media dan saya berada di semester ketiga bagi sesi 1 2021. Jadi dua manifesto yang saya bawakan sebagai seorang calon Majlis Perwakilan Pelajar pada semester yang kali ini adalah manifesto saya yang pertama ialah membuat payung As-Salman. Jadi payung ini bertujuan untuk membantu warga kolej, bukan tertakluk hanya kepada pelajar maupun lecturer, untuk sentiasa terlindung daripada hujan maupun panas terik ketika berada di kolej. Dan seterusnya manifesto saya yang kedua ialah untuk mewujudkan satu studio ataupun yang dipanggil IM Virtual Studio sebagai satu wahdah ataupun satu platform kepada pelajar untuk menyebarkan maklumat serta ilmu. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Nazran bin Muhammad Nur Azam. Seterusnya kita teruskan dengan calon yang keempat iaitu Nurul Adriana Balkis binti Mazlan. Persilakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ni. Okay, nama saya Nurul Adriana Balkis binti Mazlan daripada semester 2 Diploma in Accountancy. Hari ini saya ada dua manifesto. Yang pertama ialah Relax Day dan yang kedua Care Romancation. I think that's all from me. Terima kasih. Terima kasih Nurul Adriana. Seterusnya calon yang kelima ialah Muhammad Syafizan bin Ismail. Dipersilakan.
Maafkan saya, Muhammad Syafizan. Anda di-mute senyap. Tiada suara. Masih tak dengar suara? Suara Okey, baik. Alhamdulillah. Dengar. ada ke? Okey, ada. Baik. Silakan. Allah. Minta maaf ya. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan buat hadirin sekalian. Yang saya hormati pihak pentadbir, yang saya hormati juga bekas wakil pelajar MPP 2020 dan 2021. Dan tidak lupa juga Encik Moderator yang handsome lagikan kacak pada malam ini. Yang saya kasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Muhammad Syafizan bin Ismail daripada semester 3 Diploma in English Communication. Pada malam ini saya akan membentangkan dua manifesto. Yang mana yang pertama adalah untuk memantapkan ataupun memudahkan penyampaian informasi kepada pelajar. Yang kedua adalah untuk mewujudkan suasana MPP mesra siswa. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara Muhammad Syafizan. Seterusnya calon yang keenam iaitu Nur Aina Nafisah binti Muhammad Hafizi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Manifesto dan semua yang hadir malam ini. Nama saya Nur Aina Nafisah binti Muhammad Hafizi daripada semester 3 Diploma in English Communication. Hari ini saya tampil dengan 3 manifesto yang akan saya perjuangkan jika saya terpilih sebagai seorang MPP. Yang pertama, mewujudkan sebuah platform sokongan untuk pelajar yang mempunyai bisnes. Yang kedua, mengambil inisiatif untuk membantu pelajar menjaga kesihatan mental mereka. Dan yang ketiga, memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan pertandingan dan Olimpiad yang diadakan oleh pihak luar. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Aina Nafisah. Seterusnya calon yang ketujuh, Muhammad Faris Shah bin Muhammad Yusof. Dipersilakan. Cubaan suara 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Diberi nama Muhammad Faris Shah bin Muhammad Yusof daripada Diploma in English Communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa dua manifesto, iaitu manifesto saya yang pertama ialah mewujudkan platform e-aduan atau e-cadangan kepada warga college. Dan manifesto saya yang kedua ialah mewujudkan atau mencadangkan aktiviti jalinan ukhuwah antara warga college, tidak juga kepada pelajar, turut serta para pensyarah. Sekian daripada saya. Terima kasih ucapkan kepada saudara Muhammad Faris Shah. Seterusnya calon yang ke-8, Nur Farah Liana binti Azizul Rahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator. Nama saya Nur Farah Liana binti Azizur Rahman, pelajar semester 3 Diploma in English Communication. Berdirinya saya di sini adalah untuk menampilkan dua manifesto yang akan saya perjuangkan jika saya terpilih untuk menjadi salah seorang daripada Majlis Perwakilan Pelajar. Manifesto saya yang pertama adalah saya ingin mengadakan Bazar IM pada setiap hujung minggu. Dan manifesto saya yang kedua adalah saya ingin mengadakan program festival kebudayaan. Undilah saya Nur Farah Liana binti Azizur Rahman. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Nur Farah Liana. Seterusnya calon yang ke-9, Muhammad Najib bin Abdul Kadri Jailani. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Anggun kebaya dipakai puteri, berjahit manik, baiduri tersemat. Turun saya, perkenalkan diri, mencurah manifesto, berkalung azimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua warga KPM Indrah Mahkota. Nama saya Muhammad Najib bin Abdul Qadir Jailani. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Jailani dan saya merupakan pelajar semester 3 dalam program Diploma in English Communication. Bersama saya terdapat dua manifesto. Manifesto saya yang pertama ialah bagi mewujudkan sebuah platform YouTube khas bagi warga KPM Indrah Mahkota yang berteraskan penghasilan video yang dihasilkan oleh warga KPMIM sendiri dari kalangan yang berunsur infotainment. Dan manifesto saya yang kedua ialah mewujudkan platform jualan dalam talian bagi membantu mengembangkan peniaga-peniaga kecil dari kalangan warga KPMIM. Ingat, I am all, I am all, I am all. Jika anda berminat dengan manifesto saya, jangan lupa untuk mengundi saya, Muhammad Najib bin Abdul Qadir Jailani. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Najib. Seterusnya calon yang terakhir iaitu calon yang ke-10. Siti Nur Atikah Adriana binti Muhammad Azli, dipersilakan. Okay. Terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum dan selamat malam saya ucapkan kepada barisan pentadbir, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian yang hadir pada malam ini. Nama saya Siti Nur Atikah Adriana dan saya pelajar di semester 3 dalam Diploma in Computer Networking. Dua manifesto yang saya akan bawa bagi sesi ini ialah program lecturer muda dan mewujudkan platform online untuk mendapatkan set soalan sesi lepas. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Nur Atikah Adriana. Kita kembali dengan calon yang pertama, Arifah Hazimah binti Abdul Rahim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan maaf kerana saya ada mempunyai internet connection problem. So, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama menjunjung harapan, merealisasikan impian. Baiklah, first of all saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara moderator, pihak pentadbiran yang dihormati, rakan seperjuangan calon MPP dan para pelajar KPIM yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Saya ialah Arifah Hazimah binti Abdul Rahim dari jurusan Diploma in Accountancy, DIA, semester yang ketiga. Dan insyaAllah manifesto yang ingin saya bawakan ialah yang pertama, saya ingin mewujudkan IM's Confession di aplikasi Telegram untuk membantu para pelajar menyuarakan apa-apa masalah, pendapat maupun aduan dengan cara yang betul dan santai. Dan manifesto saya yang kedua ialah saya ingin merealisasikan English Motivational Council ataupun EMC untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar berlainan program di kolej. Sekian. Terima kasih saudari Arifah Hazimah. Alhamdulillah, selesai sudah 10 orang calon memperkenalkan dirinya dan manifestonya. Majlis diteruskan dengan sesi pengenalan, Selesai sudah sesi pengenalan calon MPP dan manifestonya. Majlis diteruskan dengan sesi Q&A bersama calon. Setiap calon diberikan 1 atau 2 soalan untuk dijawab. Soalan-soalan ini telah dikumpul daripada Google Form yang telah disebarkan sebelum ini. Calon diberikan masa 1 minit untuk menyediakan jawapan dan 5 minit untuk menjawab soalan. Baik, kita akan teruskan dengan calon yang pertama. Ya, saya. Okey. Calon Arifah Hamizah binti Abdul Rahim. Question number 1. Regarding your manifesto on IM Confession, what if students abuse their freedom of speech in the platform that is tarnish the college? Second, what is the difference between your English Motivational Council? Maaf, saya tidak dengar.
Maaf, saya tidak jelas. Okay, baik. Soalan yang pertama, regarding your manifesto on I am confession, what if students abuse their freedom of speech in the platform that is tarnish the college? Second, what is the difference between your English Motivational Council EMC with the DEC High Committee HICOM, which is already exists in your college, in our college? Boleh berikan saya 10 saat? Anda diberikan masa 1 minit untuk siapkan jawapan. Saudari Arifah, masa 1 minit anda telah pun tamat. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Sangat menarik ya soalan yang diberikan. Okey, baiklah. Untuk soalan pertama, regarding your manifesto on I am confession, what if students abuse their freedom of speech in the platform that is tarnished in the college? Tarnish maksud dia macam mencemarkan nama college. Okey, sebenarnya saya ingin melakukan I am confession ini, kita aplikasi I am confession ini dijalankan, dilakukan di aplikasi Telegram. Jadi dia akan dua bahagian, iaitu confession dan juga aduan. So saya akan tekankan part confession ini sebenarnya dia lebih kepada untuk para pelajar ingin menyuarakan diorang punya confession, seperti ingin menyatakan teguran sesama sendiri ataupun ingin spread positivity dalam kalangan diorang. Jadi apabila mereka melakukan confession di dalam Google Form tersebut, saya sudah pun sebenarnya menyatakan di dalam manifesto saya di video itu, iaitu kami ataupun admin MPP akan menapis terlebih dahulu sebelum menyiarkan confession tersebut di dalam aplikasi Telegram. Jadi sebenarnya itu adalah peranan MPP ataupun admin yang akan menapis terlebih dahulu, iaitu kita akan select yang baiklah, maksudnya yang menggunakan perkataan kesat itu kita tidak akan ambil. Jadi sebenarnya tujuan I am confession ini diadakan adalah sebenarnya untuk kita spread positivity among us, ataupun kita nak rapatkan lagi bond between us, supaya bila kita even though nampak macam simple I am confession, tetapi sebenarnya apabila kita saling tegur-menegur antara satu sama lain, dan itu akan membentuk satu komuniti masyarakat yang bagus. Jadi apabila kita semua mempunyai bersepadu, kita mempunyai satu perpaduan yang kuat di dalam KPIM. Jadi sebenarnya itulah visi dan misi saya untuk menjalankan I am confession, which is kita yang akan menapis, admin atau MPP akan menapis terlebih dahulu sebelum kita menyiarkan confession anda. Dan untuk bahagian aduan, kita akan mengambil tindakan yang segera. Cuma bahagian aduan tu kita akan strict sikit, iaitu kita akan letakkan details seperti minta nama dengan nama dan juga nombor IDN juga details lah, supaya kita nak mengelakkan, sebab kita nak ambil tindakan yang segera. Jadi kita nak mengelakkan daripada unsur-unsur penipuan. Dan untuk I am confession dia lebih bebas. Lebih bebas bermaksud santai, yang itu saya nak tekankan lebih tidak formal lah. Maksudnya kita takkan siapa-siapa je boleh nak luahkan dalam tu.
Jadi kita tak akan letakkan, kita tak akan minta diorang punya nama and gender and so on, just confession. Dan kalau kita, dan untuk soalan yang kedua, perbezaan EMC dengan HICOM, sebenarnya HICOM ini dia lebih kepada dia hanya melibatkan penglibatan pelajar DEC. Tetapi English Motivational Council ini kita open kepada semua students berlainan kos. Kenapa pentingnya penglibatan EMC ini daripada semua kos untuk first of course untuk penyampaian maklumat, dan EMC ini saya yakin kita ada satu persatuan yang baru which is akan menjadi the new spice untuk kita punya MPP tahun ini dan menjadi kelainan pada sebelum ini, which is the new persatuan yang insya-Allah yang relevan, yang insya-Allah akan boleh disambung kepada generasi yang akan datang. And of course kita tahu English itu penting untuk very known as national language, which is bila kita nak melanjutkan diri kita ke peringkat yang seterusnya, peringkat degree, kita kena memantapkan, praktikkan bahasa Inggeris ini dengan baik. Dan sebab saya tahu yang kita terakhir 30 saat yang terakhir. Sebab kita tahu yang kita familiar, kita tahu yang latar belakang student KPIM ni dah familiar dengan bahasa Inggeris, cumanya tak kurang dipraktikkan. Jadi EMC ini adalah visi dan misi dia untuk memantapkan lagi penguasaan untuk supaya kita ni lebih dipraktikkan. So I think that itulah perbezaan. Maksudnya kita memang akan buka, tapi saya lebih mengalu-alukan dah pelajar DEC sebab kita tahu pelajar DEC sangat hebat, which is diorang punya English tu berpengetahuan tinggi dan juga banyak ilmu. Jadi saya amat mengalu-alukan pelajar DEC, tapi jika pelajar lain berminat dan mereka mantap bahasa Inggeris, tiada masalah. Ya? Okay, sekian daripada saya. Jadi terima kasih diucapkan kepada calon Arifah Hazimah. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan calon yang kedua, iaitu Ahmad Firdaus bin Ahmad Rizal. Soalan yang pertama, kenapa IM Central perlu diwujudkan sebagai platform informasi KPM-IM sedangkan kolej sendiri sudah mempunyai Telegram rasmi untuk penyebaran maklumat kolej, sama juga Facebook, YouTube dan akaun Instagram serta laman sesawang kolej? Bukankah apabila terlalu banyak platform akan berlaku kecerobohan maklumat? Soalan yang kedua, apakah tindakan anda sekiranya IM Pushcart telah berjaya dilancarkan namun tiada sambutan dalam kalangan penjual? Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jawab ke terus atau kena tunggu seminit? Baik, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang sangat bernas. Okey, bagi menjawab soalan pertama yang diajukan, yang mana jika mengapa IM Central harus diwujudkan walaupun kolej sudah ada Facebook, YouTube, Instagram serta laman sesawang kolej. Untuk pengetahuan semua yang ada pada malam ini, baru-baru ini sebelum saya hadir dengan solusi IM Central, saya sudah menyelidik mengenai laman website rasmi kolej, dan apa yang saya dapat lihat, maklumat tentang MPP cuma ada senarai nama MPP dan nombor telefon MPP sahaja, dan dia kurang update day by day. Jadi jika ditanya saya mengapa saya ingin melakukan IM Central walaupun sudah ada IG dan Telegram, okey, cuba saudara dan saudari sekalian, jika saudara dan saudari sekalian ingin mencari maklumat yang telah disebarkan pada seminggu yang lalu, anda perlu scroll sampai jumpa maklumat tersebut. Tetapi dengan adanya IM Central, pencarian maklumat akan lebih mudah. Dan untuk pengetahuan semua, IM Central ini saya sengaja wujudkan supaya para pelajar dapat berhubung terus dengan MPP. Dan di situ juga kita boleh bekerjasama dengan manifesto calon Faris ke tak silap saya, yang menyatakan ingin membuat e-aduan dan yang kita salurkan aduan. Dan dengan cara itu
dia akan lagi lebih, kita boleh meletakkan lebih banyak informasi dalam laman web tersebut. Dan saya juga ingin menghapuskan barrier ataupun jurang antara student dan MPP. Sebab apa? Sebab saya yakin bila tiadanya jurang antara MPP dan pelajar, kita akan menjadi IM yang baru. Dan untuk soalan yang kedua, apakah tindakan anda sekiranya IM Pushcart telah berjaya dilancarkan namun tiada sambutan dalam kalangan penjual? Pada mulanya, saya ingin melancarkan IM Pushcart sebagai satu jualan secara fizikal. Namun terdapat kekangan yang mana kita belajar secara online dan bukan belajar di kolej. Jadi saya hadir IM Pushcart yang mana saya sedar tentang pelajar yang belajar di rumah dan ingin melakukan bisnes. Dan sekiranya tiada sambutan dalam kalangan penjual, kita boleh mencari solusi baru dengan mencari penjual-penjual. Sebab itulah saya katakan marketing itu penting. Jika kita melakukan marketing yang betul dan kita menyalurkan maklumat yang tepat, pasti ada sesiapa saja yang berjiwa keusahawanan. Saya sendiri merupakan seorang usahawan dan saya tahu sesiapa yang ada jiwa keusahawanan dalam diri dia, pasti mereka inginkan marketing free seperti IM Pushcart. Selain itu, IM Pushcart juga boleh dikombinkan dengan manifesto-manifesto yang berteraskan keusahawanan seperti manifesto calon Najib itu tadi. Terima kasih. Itu saja jawapan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Firdaus. Jadi kita akan teruskan dengan calon yang ketiga, iaitu calon Muhammad Nazran bin Muhammad Nur Azam. Soalan yang pertama, merujuk manifesto anda untuk menyediakan payung awam di sekitar kolej, apakah jaminan anda bahawa payung awam yang anda sediakan tidak menjadi medium penyebaran COVID-19? Dan soalan yang kedua ialah, apakah contoh perkongsian ilmu yang boleh dijalankan di platform IM Virtual? Sila jelaskan manifesto anda. Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Saudara Muhammad Nazran, masa 1 minit anda telah pun tamat. Dah. Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Jadi seperti yang kita dan terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan. Jadi bagi soalan pertama, merujuk manifesto saya untuk membuat payung awam di sekitar kolej. Jaminan kepada saya bahawa payung awam yang disediakan tidak menjadi medium penyebaran COVID-19 ialah saya akan menyediakan payung tersebut di beberapa stesen yang akan berada di kolej, dan payung itu akan diletakkan di kawasan yang berdekatan dengan tempat hand sanitizer yang kebiasaannya kita akan lihat berada di luar kelas maupun di beberapa tempat yang menjadi tempat orang berkumpul. Seperti di blok isi kita boleh lihat berdekatan dengan tangga dan sebagainya lah. Jadi itu antara salah satu jaminan untuk payung tersebut. Maksudnya sebelum orang nak menggunakan payung tersebut, dia akan menggunakan hand sanitizer dulu. Maksudnya kita akan engage orang untuk menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu, barulah menggunakan payung awam yang akan diletakkan di kolej itulah. Jadi itu untuk soalan pertama saya.
Jadi bagi soalan kedua pula, apakah contoh perkongsian ilmu yang boleh dijalankan di platform IM Virtual Studio? Jadi antara perkongsian ilmu yang boleh digunakan adalah yang boleh dikongsikan adalah seperti pengalaman. Mungkin dia boleh bercerita tentang pengalaman sebab kita tahu setiap individu mempunyai latar belakang yang berbeza dengan pengalaman yang berbeza dari segi perjalanan hidup seseorang lah. Jadi kita boleh kongsikan seperti pengalaman hidup maupun untuk mengupas isu semasa dan juga memberikan satu bentuk ilmu IT. Jadi ilmu yang akan memudahkan mungkin para lecturer untuk menggunakan seperti platform online dan sebagainya lah. Jadi itu antara perkongsian ilmu yang boleh dilakukan di IM Virtual Studio tersebut. Jadi sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saudara Muhammad Nazran. Seterusnya calon yang keempat ialah Nurul Adriana Balkis binti Mazlan. Soalan yang pertama, apakah perbezaan manifesto anda antara Care Your Mind Session dan Relax Day? Terangkan. Soalan yang kedua, sekiranya anda menyedari ahli MPP anda yang lain gagal menjalankan amanah sebagai MPP, apakah tindakan anda? Huraikan. Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Boleh saya jawab sekarang tak? Boleh, silakan. Okay, pertama sekali terima kasih kepada moderator sekali lagi, and terima kasih juga kepada sesiapa yang tanya soalan ni. Okay, untuk soalan pertama, perbezaan manifesto saya antara Care Your Mind Session dengan Relax Day. Macam dalam video saya sebelum ni, Relax Day ni kita tumpukan kepada objektif yang untuk merelaxkan student. I mean that objektif dia adalah untuk relaxkan student daripada pressure, daripada belajar, daripada assignment, due date, task, tutorial, everything. And Care Your Mind Session ni lebih kepada program konsultasi yang menjadikan student sebagai media. So situ dah nampak dah perbezaan dia. So untuk lebih lanjut lagi, I think that korang boleh pergi kat IG KPMIM. So korang boleh tengok video-video Adi kat situ, and I think Adi terangkan lebih lanjut program Adi dalam tu. Okey, untuk soalan nombor 2, sekiranya ada rakan-rakan MPP saya gagal menjalankan amanah sebagai MPP, apakah tindakan Adi? Okey, pertama sekali Adi biasalah kalau orang buat salah ni kita tegur. So first step Adi akan tegur. Okey, lepas tu kalau dia buat tak igau ke, dia tegak lagi ke, kita bagi nasihat. Kita katalah elok-elok kat dia, kita tegur dia elok-elok, kita bagi nasihat, kata tak baik kau buat macam ni, apa semua. And lastly, kalau dia keras kepala lagi, dia tegak lagi, lepas tu tindakan terakhir Adi, I think that kita patut laporkan kepada ahli jawatan kuasa tertinggi lah, supaya dia orang boleh ambil tindakan yang sepatutnya. Okay, Adi rasa Adi dah jawab soalan. Okay, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nurul Adriana Balkis. Baik, calon yang kelima ialah calon Muhammad Syafizan bin Ismail. Ya, saya. Penyampaian informasi. Penyampaian informasi itu bergantung pada kehendak pelajar untuk cakna terhadap perkembangan semasa di kolej. Jadi soalannya ialah,
Sekiranya manifesto anda untuk memantapkan penyampaian informasi ini dilaksanakan, adakah kaedah yang anda akan laksanakan ini menjamin keberkesanan? Soalan yang kedua, sekiranya anda menjadi MPP, jawatan mana yang anda mahukan? Berikan justifikasi anda. Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Baik. Okey, boleh saya memberi jawapan? Silakan. Okey, baiklah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada Cik Moderator. Baiklah, penyampaian informasi itu bergantung pada kehendak pelajar untuk cakna terhadap perkembangan semasa di kolej. Sesungguhnya saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut kerana itu bergantung kepada seseorang punya kredibiliti untuk menyampaikan maklumat itu, kerana kredibiliti seseorang itu lebih penting supaya sampai kepada orang lain untuk menyampaikan kredibiliti yang lain. Pening, tapi jangan risau, akan saya ringkaskan sebentar nanti. Sekiranya manifesto saya ini untuk memantapkan penyampaian informasi ini dilaksanakan, kaedah yang akan saya laksanakan ini menjamin keberkesanan. Sesungguhnya saya boleh kata, setiap perkara yang ingin dilakukan ada risikonya. Saya tidak boleh menjamin akan berkesan secara 100%. Mungkin saya boleh kata 99.9%. Mungkin kerana tidak semestinya sesuatu perkara itu perfect. Sebab seseorang kredibiliti itu bergantung pada seseorang punya pendirian. Jadi di pihak saya, itu memang akan berkesan. Tetapi kepada pihak orang lain itu, wallahu alam anhu. Kerana saya ingin memantapkan penyampaian itu. Tetapi kalau orang tidak mahu memudahkan urusan saya, itu boleh menjadi salah satu cara saya untuk membuatkan orang rasa seperti penting untuk saya laksanakan perkara ini kerana saya diberikan tanggungjawab supaya sampai maklumat itu, kerana menyampaikan itu lebih baik daripada menyimpan. Baiklah, yang kedua, untuk soalan ini sekiranya saya menjadi MPP, jawatan mana yang saya mahukan? Baiklah, sesungguhnya kalau diberikan pilihan, ingin saya menjawat jawatan selaku MPP Exco Komunikasi dan Informasi. Dan kerana mudah, kerana saya lebih suka melakukan perkara-perkara yang melibatkan komunikasi dengan orang. Kerana sesungguhnya, bila kita berkomunikasi dengan orang, kita dapat berkenalan dengan mereka. Tidak kira sama ada secara langsung ataupun tidak. Tapi kita boleh berkomunikasi. Dengan cara berkomunikasi ini, saya sangat suka kerana saya ada pengalaman menjadi seorang badan wakil pelajar Exco Komunikasi dan Informasi. Jadi bila menyampaikan informasi ini satu perkara yang kita nampak remeh tapi berat sebenarnya. Jadi daripada saya tidak mengindahkan perkara ini, apa salahnya jikalau saya cuba untuk ke arah ini. Oleh dengan itu, saya harap soalan ini dapat dijawab dengan sebaiknya. Wallahu alam. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Syafizan bin Ismail. Baiklah, seterusnya calon yang ke-6 ialah calon Nur Aina Nafisah binti Muhammad Hafizi. Soalan yang pertama, regarding your manifesto on taking care students' mental well-being, who will be the caretaker and what is the qualification? Soalan yang kedua, sekiranya anda ialah MPP akademik, anda perlu mengelola sebuah aktiviti
Dalam masa yang sama, anda perlu menyiapkan assignment anda. Yang mana satu anda akan utamakan dan mengapa? Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Terima kasih Tuan Moderator. Boleh saya jawab sekarang? Baik, silakan. Okay, terima kasih kepada siapa yang menanyakan soalan ini. Sangat menarik ya soalan ini. Okay, untuk soalan yang pertama regarding your manifestos on taking care of students' mental well-being, who will be the caretaker and what is the qualification? So, I myself will take the responsibility to be the leader of this organization. As for what I am concerned about, I care for students' mental well-being as much as I care for my own. And because of that, I believe that I myself can take care of their mental well-being the way I take care of my own mental well-being. And the qualifications needed is, of course, they need to have honesty, because what is the use of being someone who knows everyone's secret but they don't know to manage what is the point of being someone who knows everyone's secret and everyone's weaknesses if dia lepaskan mulut dia untuk beritahu semua orang tentang masalah orang yang dia dengar. Jadi saya percaya saya mampu menjaga organisasi yang akan membantu mental pelajar ini. Yang kedua, sekiranya anda ialah MPP akademik, anda perlu mengelola sebuah aktiviti. Dalam masa yang sama, anda perlu menyiapkan assignment anda. Yang mana satu anda akan utamakan dan mengapa? Okey, untuk soalan ni, bukan MPP akademik saja yang akan diberikan assignment oleh lecturer mereka. Malah semua MPP, malah semua student ada assignment mereka sendiri. Apa yang penting dalam menjadi seorang pelajar dan seorang leader ialah cara mereka menjaga masa mereka, cara mereka manage masa mereka, dan dengan time management yang betul, mereka mampu buat apa saja yang mereka nak tanpa mengganggu apa-apa aktiviti yang diberikan oleh MPP ataupun lecturer mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih ucapan kepada saudari Nur Aina Nafisah. Seterusnya ialah calon yang ketujuh, iaitu calon Muhammad Faris Shah bin Muhammad Yusof. Berhubung dengan manifesto anda, e-aduan, buat pengetahuan calon, e-aduan telah pun ada dan penambahan ciri baru dalam aplikasi Fellow App. Soalan dia ialah, apakah perbezaan manifesto anda dengan manifesto Presiden MPP sebelum ini? Dan soalan yang kedua ialah, adakah manifesto anda mempunyai sebarang perubahan mengenai manifesto e-aduan? Sila terangkan dengan lebih terperinci. Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Okay, Assalamualaikum. Saya akan menjawab soalan ini secara terus. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang pada mereka yang baru masuk dalam meeting ini. Okay, baiklah, berkenaan dengan perbezaan manifesto saya dengan manifesto Presiden MPP sebelum ini adalah, okay, seperti yang anda semua sedia maklum, okay, jikalau sebelum ini telah pun ada manifesto berikut dan telah berjaya dilaksanakan, jadi apa salahnya jikalau yang telah diadakan itu ditambah baikkan lagi dan memberikan improvement kepada semua orang. Okay, selain itu juga, e-aduan yang saya cadangkan tidak saja terbuka kepada pelajar, namun terbuka kepada para pensyarah atau mana-mana kaki tangan college. Dan e-aduan ini bukanlah aduan yang berkaitan dengan masalah kendiri, emosi atau sebagainya. E-aduan ini adalah untuk mengadukan aduan berkaitan misalnya alatan-alatan yang rosak di dalam kelas. Contohnya alatan-alatan yang rosak di asrama atau kemudahan-kemudahan fasiliti kolej yang tidak berfungsi dengan eloknya. Jadi boleh diadukan melalui platform e-aduan yang saya cadangkan ini. Selain itu juga, saya juga ingin menambah baikkan lagi platform yang sedia ada ini dengan e-cadangan, di mana bukan saja mereka warga kolej ini menyediakan aduan, namun boleh memberikan cadangan. Cadangan ini dengan mudah-mudahan dapat memberi peluang kepada MPP untuk menyelidik dan memahami apakah cadangan-cadangan yang boleh dibawa dan dilakukan oleh para majlis perwakilan pelajar. Okey, saya harap itu dapat menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kerana soalan satu dan soalan yang dua ni adalah berkaitan.
Jadi saya anggap soalan manifesto yang saya kedua ini adalah sangat jelas kerana saya tidak mendapat soalan sedemikian kerana terlampau fokus pada platform e-aduan dan e-cadangan ini. Jadi saya harap anda semua jelas. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Faris Shah. Seterusnya ialah calon yang ke-8 iaitu calon yang bernama Nur Farahliana binti Azizur Rahman. Nilai kebudayaan dalam diri masyarakat semakin lama semakin luntur kerana adanya saingan budaya daripada negara luar yang diamalkan. Secara tidak langsung memberi impak negatif terhadap budaya di negara kita. Soalannya ialah, apakah inisiatif untuk anda menggalakkan lagi penyertaan di kalangan siswa untuk menyertai program festival kebudayaan seperti dalam manifesto anda? Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Saudari Nur Farahliana, masa 1 minit anda telah pun tamat. Anda dipersilakan membuka kamera dan mikrofon. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan kepada penanya soalan ini. Okey, saya tak boleh tipu. Mesti ada student yang akan memberikan macam-macam alasan untuk tidak menyertai program festival kebudayaan ni. Jadi bagaimana saya akan menggalakkan lagi penyertaan di kalangan siswa untuk menyertai program ini? Okay, firstly, saya yakin kalau ada ganjaran seperti sijil dan seterusnya ganjaran seperti duit akan menarik lebih banyak lagi perhatian daripada student. Jadi saya tak boleh tipu, mesti ramai student akan tertarik bila saya cakap ada ganjaran seperti duit ataupun kupon di koperasi. Itu sahaja jawapan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Farahliana. Okey, baik, seterusnya calon yang ke-9 iaitu calon Muhammad Najib bin Abdul Qadri Jailani. Umum mengetahui lebih daripada 3 orang calon memperjuangkan platform untuk jual beli di atas talian. Soalannya ialah, jika ramai antara pelajar yang menjadi penjual, siapa akan menjadi pembeli? Apakah jaminan anda bahawa akan ada peningkatan dalam keuntungan sekiranya terlalu banyak saingan antara penjual? Anda diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang telah diberikan. Umum mengetahui lebih daripada 3 orang calon memperjuangkan platform untuk jual beli di atas talian. Ya, saya mengaku dan memang benar kerana sekarang
terlampau banyak terlampau banyak pelajar dan orang-orang untuk melakukan terlibat dalam aktiviti jual beli di atas talian kerana pasarannya sangat luas dan sangat besar. Okey, baiklah kita meneruskan kepada soalan. Yang pertama, jika ramai antara pelajar yang menjadi penjual, siapa yang akan menjadi pembeli? Sudah pasti penjual akan menjadi penjual dan pembeli akan menjadi pembeli. Okeylah, baiklah. Saya menyatakan di sini saya akan melakukan satu platform IM-Mall. IM-Mall ini saya akan melakukan daripada platform Telegram, channel Telegram dan juga aplikasi bantuan sokongan daripada aplikasi Instagram. Daripada sini kita lihat ia bukan sahaja tertumpu kepada warga KPMIM itu sendiri, tetapi ia juga tertumpu kepada orang awam untuk menjadi pembeli. Tetapi siapakah penjual? Penjualnya adalah daripada warga KPMIM itu sendiri. Bagaimanakah untuk melakukan? Maafkan saya, saudara Muhammad Najib. Diminta buka kamera. Saudara diminta untuk membuka kamera. Assalamualaikum. Maafkan saya, saudara Muhammad Najib. Saudara diminta untuk buka kamera dan mikrofon semasa pembentangan. Okey, jadi kita akan teruskan dengan calon yang seterusnya. Okay, maafkan saya atas masalah teknikal tadi. Alright, baik. Calon yang ke-10 iaitu calon Siti Nur Atikah Adriana binti Muhammad Adli. Berhubung dengan manifesto anda untuk mewujudkan platform online bagi mendapatkan soalan peperiksaan sesi lepas, soalannya ialah apakah halangan yang anda perlu atasi untuk merealisasikan manifesto anda? Huraikan. Dan soalan yang kedua ialah bagaimanakah cara untuk anda yakinkan pihak atasan serta para pensyarah untuk mendapat persetujuan dan sokongan untuk menjalankan manifesto anda. Saudari diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Boleh tak kalau saya jawab sekarang? Baik, silakan. Okay. Buka kamera dan mikrofon. Okey, baiklah. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Untuk apakah halangan yang anda perlu atasi untuk merealisasikan manifesto anda? Okey, antara halangan yang saya rasa yang saya perlu atasi ialah halangan dalam macam sekarang ni kita tahu bahawa kita boleh merentas daerah tetapi tidak boleh merentas negeri. Jadi, ia agak menyukarkan memandangkan saya sendiri pun tinggal di negeri lain dan saya perlu merentas negeri untuk ke kolej.
Dan halangan yang kedua ialah kekurangan peralatan seperti scanner. Sebab kalau kita nak buat soft copy, kita perlu scan soalan tersebut. Dan kadang-kadang tu ia akan mengambil masa yang lama. Dan untuk halangan ketiga ialah kalau untuk pengetahuan semua, kalau sebelum ni kalau kita nak soalan peperiksaan selepas, kita perlu ke perpustakaan dan mencarinya di dalam sebuah bilik, and dalam bilik tu yang banyak kotak, banyak set soalan sesi lepas, dan itu akan memakan masa sedikit lama. Dan untuk soalan yang kedua, bagaimanakah cara anda untuk meyakinkan pihak atasan serta para pensyarah? Okey, untuk kelebihan adanya platform online ini, ia akan lebih memudahkan bukan saja bagi pihak pelajar tapi juga bagi pihak pensyarah. Sebab para pelajar dan pensyarah, kita akan dapat mengakses soalan peperiksaan tersebut daripada kediaman masing-masing. Jadi para pensyarah tidak perlu ulang alik ke kolej untuk mendapatkan set soalan tersebut untuk dijadikan latihan kepada para pelajar. So itu saja. Jadi itu saja daripada saya. Baik, terima kasih saudari Nur Atikah Adriana. Kita kembali kepada calon yang ke-9, saudara Muhammad Najib bin Abdul Qadir Jailani. Umum mengetahui lebih daripada 3 orang calon memperjuangkan platform untuk jual beli di atas talian. Jika ramai antara pelajar yang menjadi penjual, siapa akan menjadi pembeli? Apakah jaminan anda bahawa akan ada peningkatan dalam keuntungan sekiranya terlalu banyak saingan antara penjual? Saudara diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Semasa pembentangan, saudara diminta untuk membuka kamera dan mikrofon. Duka Cita dimaklumkan bahawa saudara Muhammad Najib bin Abdul Qadir Jailani mempunyai masalah internet. Jadi tanpa mengelakkan masa, kita akan teruskan dengan sesi yang seterusnya. Seterusnya, majlis diteruskan dengan sesi Q&A soalan umum. Bagi sesi Q&A soalan umum ini, mana-mana calon dibenarkan untuk menjawab soalan yang diberikan. Sekiranya soalan telah dijawab oleh calon lain masih boleh menjawab soalan yang sama. Mari kita lihat soalan yang pertama. Bolehkah saya nak... ini soalan. Okey. Q&A soalan umum. Pada pendapat anda, golongan mana yang perlu diberikan keutamaan vaksin COVID-19 terlebih dahulu? A. Warga emas, B. Petugas barisan hadapan dan C. Tenaga pelajar. Calon diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Saya nak jawab boleh? Dipersilakan calon Ahmad Firdaus bin Ahmad. Terima kasih moderator Wan Muhammad Aiman.
pada pendapat saya, golongan yang perlu diberikan keutamaan vaksin COVID-19 terlebih dahulu ialah petugas barisan hadapan. Kenapa saya cakap petugas barisan hadapan? Kerana merekalah yang menggadaikan nyawa mereka untuk menyelamatkan kita. Molek kiranya jika kita berikan mereka dahulu keutamaan untuk mendapat vaksin COVID-19 kerana mereka akan terus menjaga pesakit-pesakit COVID-19. Itu saja jawapan. Dan seterusnya saya rasa yang kedua perlu diutamakan ialah warga emas dan kerana mereka lebih mudah untuk mendapat COVID-19 dan terakhir sekali ialah tenaga pengajar. Terima kasih moderator. Itu saja jawapan daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad. Jadi ada mana-mana lagi calon yang ingin jawab soalan ini? Bolehkah saya menjawab persoalan tersebut? Okey, baik. Silakan. Sila memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syafiz bin Ismail dan berkenaan dengan soalan umum ini, golongan mana yang diberikan keutamaan vaksin COVID-19 terlebih dahulu? Baiklah, jikalau ditanya pendapat saya, jadi pada pendapat saya amat bersetuju dengan pandangan daripada calon Ahmad sebentar tadi, iaitu petugas barisan hadapan, kerana mereka telah pun melakukan yang sebaik mungkin untuk memastikan kita tidak terlampau terdedah ataupun tidak terkenalah dengan COVID-19 ini. Contohnya doktor, polis dan juga mereka-mereka lain. Dan bukannya ahli-ahli politik yang sedemikian, kerana mereka bukanlah barisan hadapan walaupun mereka warga emas. Kerana mereka akan menjadi orang yang kedua untuk mendapat COVID-19. Dan yang ketiga adalah tenaga pengajar. Kerana tenaga pengajar bagi saya adalah mereka yang ada yang ada di rumah dan di sekolah itu juga ada. Tetapi adalah lebih baik untuk warga emas menerima terlebih dahulu sebelum tenaga pengajar menerima vaksin tersebut. Jadi daripada yang utama, petugas barisan hadapan, warga emas dan tenaga pengajar. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ada mana-mana calon yang ingin. Baiklah, jika tiada siapa, seterusnya kita akan ke soalan yang kedua. Melayu malas, mitos atau fakta? Huraikan. Calon diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Assalamualaikum. Izinkan saya menjawab soalan ini. Dipersilakan. Sila memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya perkenalkan diri saya semula. Saya ialah Muhammad Faris Shah bin Muhammad Yusof daripada Diploma in English Communication. Okey, baiklah, berkaitan soalan umum ini ialah Melayu malas, mitos atau fakta? Okey, pertama sekali, soalan ini bagi saya sangatlah tidak relevan kerana ini adalah mitos. Kerana sikap malas itu adalah ditanam di dalam setiap manusia di muka bumi ini dan bukan sahaja golongan orang Melayu sahaja. Ia boleh jadi golongan warga lain. Jadi Melayu malas ni mengatakan bahawasanya kita bangsa Melayu adalah bangsa yang malas. Ini adalah salah. Jikalau anda semua dapat lihat hari ini, banyak orang yang berjaya adalah hasil daripada negara kita. Sebagai contohnya, kita dapat melihat, saya mengambil contoh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau merupakan Perdana Menteri kita yang keempat, juga menjana untuk kita orang-orang Melayu ini bangkit dan mengubah segalanya.
Dan juga seperti yang kita lihat hari ini, banyak pembangunan diusahakan oleh anak-anak Melayu kita. Jadi, soalan yang menyatakan Melayu malas ini adalah sangat tidak boleh diterima kerana kita telah pun di zaman milenial, zaman di mana semuanya dapat dilakukan. Jadi untuk diri kendiri, okey, berkaitan isu malas ini ialah setiap orang mempunyai isu masalah malas. Jadi inisiatif yang dia dapat lakukan antaranya kita konsak dengan kaunselor untuk mengubah diri kita sendiri ataupun kita motivasikan diri kita sendiri andainya kalau kita tak mampu untuk berjumpa dengan orang lain. Jadi itu antara inisiatif dapat dilakukan untuk buang penyakit yang dinamakan malas ini. Namun saya tidak boleh menerima bahawasanya Melayu itu malas kerana banyak yang kita lihat hari ini orang Melayu yang berjaya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Faris Shah. Jadi ada mana-mana lagi calon yang ingin menjawab soalan kedua ini? Jawab. Maafkan saya. Saya ibu tak masak lagi makaroni. Ada mana-mana calon yang ingin menjawab soalan kedua ini? Boleh saya tak? Okey, silakan. Sila memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okay, sekali lagi nama saya Nurul Adrana Balkis binti Mazlan, boleh panggil Adi je. Okay, Melayu malas, mitos atau fakta? Huraikan. Tak tahulah bagi pendapat orang lain, tapi pendapat Adi, Melayu malas ni obviously lah mitos sebab macam MPP Faris tadi kata banyak Melayu-Melayu yang berjaya. Tapi bagi Adi, sikap malas ni atas seseorang tu sendiri. Dia macam internal factor for someone. Contohnya, kalau sebab malas ni tak kira siapa-siapa pun. Sebab kadang-kadang orang Melayu pun ada juga yang malas. Orang Cina pun ada, orang India pun ada. So kita tak boleh kata yang specifically yang Melayu ni malas. Sebab ramai je Melayu yang berjaya. Sebagai contoh, usahawan dekat Malaysia pun ramai. Such as Datuk Al-Hafa, Datuk Srivida, even dia kadang-kadang extravagant tapi dia tetap rajin sebab dia berusaha untuk dapatkan apa yang dia nak. Benda tu dah dapat dinyatakan yang dapat benda tu dah dapat sangkal yang penyataan Melayu ni malas. Okey, lagi sebab Melayu malas ni lagi satu benda yang boleh diatasi. So kita as a human being, kita sepatutnya latih diri kita untuk buang sikap malas ni, atau lebih baik dipanggil vitamin M lah kan. Sebab bila vitamin M ni banyak dalam diri kita, so banyak benda-benda yang tak akan lancar, macam assignment, also like task kita, assignment kita, kadang-kadang social circle kita pun jadi kecil bila kita malas. Okay, back to the statement, Melayu malas ni mitos atau fakta? For me, I strongly believe that yang Melayu malas ni adalah mitos. I think that's all. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Adriana. Ada lagi mana-mana calon yang mahu menjawab soalan kedua ini? Saya mahu menjawab, boleh? Okey, dipersilakan, tetapi minta tolong jawab secara ringkas ya sebab kita kesempatan masa. Okey, saya calon Ahmad Firdaus bin Ahmad Rizal. Jadi bagi menyangkal fakta yang menyatakan penyakit Melayu malas, jelas ingin saya ingatkan Melayu malas ni merupakan satu stigma negatif yang wujud akibat daripada mostly Melayu yang dikategorikan sebagai malas. Jadi saya percaya yang benda ni mitos, tetapi perkara ini tidak akan terjadi jika ianya bermula daripada kita. Jadi kitalah perlu mula untuk menghapuskan fakta ataupun stigma Melayu malas ni. Jadi ianya bermula daripada kita untuk menyangkal Melayu malas. Dan saya strongly agree that Melayu malas ni ialah satu mitos. Terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Firdaus. Jadi kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga berbunyi seperti ini, setuju atau tidak mengenai usul penukaran elang bulanan bagi individu yang daripada keluarga berpendapatan tinggi sebanyak RM150, manakala hanya individu tertentu sahaja yang layak diberikan allowance yang ditingkatkan nilainya sebanyak RM500. Lalu diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Ada mana-mana calon yang ingin menjawab soalan yang ketiga ini? Jika tiada siapa yang menjawab, bolehkah saya ingin menjawab sekali lagi? Silakan calon Ahmad Firdaus terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalannya ialah setuju ataupun tidak elang diberikan. Ya. Dia minta tukar background picture sebagai poster yang telah disediakan. Oh, maafkan saya. Benda ni. Maafkan saya sekejap. Mana ni? Oh, maafkan saya. Saya ingin menjawab. Kita bagi dulu kepada calon Ahmad Firdaus. Calon Ahmad Firdaus, anda berada di mood senyap. Jika ditanya saya setuju atau tidak, saya sangat tidak bersetuju dengan yang berpendapatan tinggi mendapat hanya 150 dan yang berpendapatan rendah mendapat 500. Mungkin yang berpendapatan rendah lebih memerlukan wang tersebut. Namun ianya tidak begitu adil bagi semua pihak. Saya takut daripada keputusan yang dilakukan ini akan wujud satu racism antara orang kaya dan orang miskin. Itu saja jawapan daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada calon Ahmad Firdaus. Seterusnya ada lagi mana-mana calon yang ingin menjawab soalan yang ketiga ini? Ya, saya ingin menjawab. Baik, dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ialah Arifah Azimah. Okay, berdasarkan soalan umum ini, bagi pendapat saya adalah of course saya tidak setuju untuk memberi pengurangan kepada individu daripada keluarga berpendapatan tinggi sebab yang saya dapat lihat ialah itu sebenarnya berkaitan dengan allowance ataupun sebenarnya keistimewaan sebenarnya untuk student. Jadi apabila saya menekankan dengan keistimewaan ini, ianya sepatutnya dia lebih adil ataupun mempunyai hak keistimewaan bersamalah kepada para pelajar, iaitu golongan yang golongan daripada berpendapatan tinggi mendapat nilai yang sama dengan golongan yang berpendapatan rendah. Cuma first kita kena buat survey, which is maksudnya mungkin harga RM500 itu terlalu tinggi untuk dan juga RM150 itu terlalu rendah untuk dibahagikan. Jadi kita akan first kita akan ambil average lah untuk memberi nilai duit ini kepada para pelajar supaya ianya menjadi lebih adil. Maksudnya semua student tu akan dapat hak mereka masing-masing, tak kisahlah dia itu ialah daripada keluarga yang senang, susah maupun keluarga raja, tapi itu adalah hak mereka. Jadi untuk hak ini kita tak boleh berat sebelah dan kita harus memberikan yang sama dan mengikut kalau RM500 dengan 150 ni mungkin kita boleh ambil nilai yang tengah-tengah lah seperti yang sekarang ni
ni dah kita laksanakan iaitu RM300 tu dah cukup bagus dah sebenarnya. So untuk lihat begini saya rasa kita akan ambil average dan semua pelajar akan dapat rasakan benda yang sama. Untuk kenapa? Untuk hak individu pada masing-masing dan sebagai seorang pelajar. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Arifah Hazimah. Okey, jadi soalan yang terakhir, adakah ada tak calon yang ingin menjawab untuk soalan yang ketiga ini? Saya. Dipersilakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju atau tidak mengenai usul pengurangan allowance bulanan bagi individu yang daripada keluarga berpendapatan tinggi sebanyak 150, manakala hanya individu tertentu sahaja yang layak diberikan allowance yang ditingkatkan nilai sebanyak RM500. Peningkatan dan pengurangan yang agak tertarik di sini, saya pasti, namun jawapan saya adalah saya setuju kerana ia agak tidak adil bagi mereka yang mempunyai berpendapatan rendah kerana sudah pasti kos perbelanjaan mereka adalah lebih tinggi kerana mereka tidak mendapatkan bantuan sokongan kewangan yang banyak daripada ahli keluarga mereka. Disebabkan itu mereka memerlukan, saya yakin mereka memerlukan wang yang lebih tinggi iaitu 500 yang sudah cukup memadai dan terlampau banyak. Dan juga tidaklah terlalu banyak tetapi sangat mencukupi untuk mereka kerana sudah pasti apabila yang pendapatan yang agak tinggi diberikan 150, dia sudah memadai bagi mereka kerana mereka, ahli keluarga mereka mempunyai pendapatan yang sangat stabil dan mereka juga telah diberikan wang secukupnya untuk perbelanjaan mereka di kolej dan harian mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Najib bin Abdul Qadri. Jadi itu sajalah soalan umum. Kita kembali kepada sesi Q&A bersama calon, iaitu calon yang ke-9, iaitu calon Muhammad Najib bin Abdul Qadri untuk menjawab soalan yang diberikan. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. I'm sorry for the inconvenience just now. So I will repeat again the question. Jika ramai antara pelajar yang menjadi penjual, siapa yang akan menjadi pembeli? Okay, baiklah. Sudah pasti penjual akan menjadi penjual dan pembeli akan menjadi pembeli. Melalui platform saya yang saya sediakan iaitu IM1 ini, ia melibatkan bukan sahaja warga KPMIM namun juga melibatkan orang awam. Sesiapa sahaja yang berminat boleh melibatkan diri dalam organisasi IM1 ini. Jadi soalan kedua, apakah jaminan anda bahawa akan ada peningkatan dalam keuntungan sekiranya terlalu banyak saingan antara penjual? Soalan ini jawapannya adalah tepat sekali berkenaan dengan pemasaran ataupun boleh saya katakan kaedah marketing penjual sendiri kerana itu merupakan adalah strategi dan tugas penjual sendiri untuk mengatur strategi mereka bagaimana untuk mengembangkan peningkatan dan keuntungan mereka. Saya menjadikan platform IM1 ini bukan untuk meningkatkan keuntungan mereka secara 100% namun sebagai platform bantuan sokongan sahaja untuk mereka mengembangkan saiz perniagaan mereka dan menjadikan sebuah kolej kita ini satu platform ataupun satu kolej boleh mengetahui dan mengembangkan, memperkenalkan bisnes ataupun perniagaan-perniagaan kecil mereka itu. Kerana saya pasti ramai antara kita dalam students ataupun lecturer sendiri yang mempunyai perniagaan kecil. Contohnya saya boleh katakan dalam mata pelajaran entrepreneur, sudah pasti mereka akan diberikan tugas untuk menjual. Jadi ini merupakan salah satu platform yang boleh jadikan bantuan sokongan kepada mereka untuk menjana pendapatan mereka. Bukan untuk menjana pendapatan secara telus atau pendapatan secara terus iaitu 100% mereka letak pendapatan mereka di situ, tidak. Kerana mereka harus mempunyai strategi pemasaran mereka sendiri bagaimana mereka ingin mengembangkan dan ini hanyalah sebagai bantuan sokongan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Najib sebentar tadi. Alhamdulillah selesailah sudah sesi pengenalan calon MPP dan maafkan saya.
minta unmute ya. Maafkan saya. Majlis diteruskan dengan sesi open mic question. Kesemua para pelajar termasuk para pensyarah dibenarkan membuka mikrofon dan bertanya soalan kepada calon. Okey, jadi soalan yang pertama daripada pelajar ialah saya nak tanya soalan. Memandangkan kita sedang dalam pembelajaran atas talian dan pelajar berada jauh, apakah inisiatif anda sebagai seorang MPP untuk menjaga kebajikan pelajar? Calon diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan jawapan. Boleh tak saya nak jawab soalan tu? Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum. Dan bagi untuk menjawab soalan tersebut, saya rasa yang MPP masih lagi boleh menjaga kebajikan para pelajar. Sebab seperti yang kita lihat sekarang, MPP sebelum ini menggunakan platform seperti Google Form ataupun Microsoft Form untuk mengetahui keadaan para pelajar, seperti untuk mengetahui pelajar mana yang memerlukan untuk mengetahui pelajar mana yang berkeperluan khas untuk pulang ke kolej, mereka menggunakan Microsoft Form untuk mendapatkan maklumat daripada mereka. Oleh itu, walaupun MPP berada jauh daripada kolej, mereka masih lagi dapat menjaga kebajikan para pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Nur Atikah. Seterusnya ada mana-mana calon yang ingin menjawab soalan ini? Saya ingin. Okey, mempersilakan. Saya adalah perkenalkan diri kan? Ya, silakan. Dengar tak suara saya? Okey, saya ialah Arifah. Jadi soalan yang diberikan adalah bagaimana MPP ingin menjaga kebajikan para pelajar sekiranya mereka berada di rumah. Okey, sebenarnya tadi saya sudah menyatakan yang saya ingin mengadakan IAM Score Fashion. Sebenarnya target IAM Score Fashion ini adalah untuk menjaga kebajikan pelajar, tapi dari segi mana, iaitu dekat IAM Score Fashion itu kita akan mengadakan iaitu sesi luahan hati, kerana mungkin para pelajar ini dia ingin menyatakan masalah ataupun mereka, tetapi kalau untuk para pelajar nak connect dengan pihak atasan itu harus melalui banyak prosedur, untuk melalui surat and so on. Tapi IAM Score Fashion ini adalah untuk memberi satu platform untuk memberi para pelajar menyatakan apa-apa masalah mereka, dan masalah mereka ini akan sentiasa didengari, dan kami juga akan mengambil inisiatif yang baiklah untuk menambahbaikanlah atas segala masalah yang dihadapi oleh pelajar. Sebagai contohnya, sekarang ni kita tahu yang masalah kebajikan mereka adalah secara mod pembelajaran secara online. Jadi para pelajar ini sebenarnya mungkin mereka adalah mungkin akan timbul rasa stres untuk belajar. Jadi dengan adanya sesi IAM Score Fashion ini, para pelajar sendiri boleh men-support each other. Dalam tu kita boleh mungkin kita boleh bagi moral support between mereka sendiri, supaya mereka kita semua dapat satu energi ataupun satu perasaan baru untuk kita support each other. So itu ialah sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Arifah Hazimah. Seterusnya kita akan sesuai dengan soalan sesi open mic yang kedua, ialah bagaimana MPP boleh menarik minat pelajar KPM IAM yang belajar di rumah untuk
terus menyertai program-program yang dianjurkan nanti. Saya Mana-mana ingin menjawab. Silakan. Baiklah, saya Ilah Arifah. Seperti yang sudah diberitahu oleh saudara cantik Farah tadi, iaitu sebenarnya sebenarnya MPP ini, setiap program yang dijalankan, sebenarnya kita wajib untuk menyediakan sijil penyertaan. Untuk setiap program, wajib untuk menyediakan sijil penyertaan atau pemerit kepada para pelajar. Sebab kenapa sijil penyertaan? First, saya ingin tekankan kepada sijil penyertaan kerana sijil penyertaan itu penting untuk digunakan pada interview kerja satu hari nanti ataupun ke pendidikan yang lebih tinggi, untuk ke universiti yang lebih tinggi. Jadi sijil penyertaan itu penting. Yang kedua yang kita boleh lakukan ialah menjemput influencer ataupun ikon untuk menarik lagi minat para pelajar. Jadi program automatik sebenarnya menjemput influencer ataupun ikon ini kita boleh lakukan pada program mega, iaitu kita tahu setiap MPP itu akan ada satu program mega yang mungkin program mega itu kita akan menjemput influencer ataupun ikon yang bolehlah memberi impak. Sebagai contohnya, saya cakap dalam manifesto saya akan melakukan EMC. Jadi untuk program mega EMC mungkin kita boleh mencari mengajak ikon seperti Aida Azlin and so on untuk memberi talk mereka. Dan yang ketiga adalah jika ada lebihan dana, kita akan mengadakan cabutan bertuah untuk para pelajar lebih untuk aktif untuk join ataupun jawab soalan dalam program itu. Jadi dengan adanya ketiga-tiga ini, insya-Allah tidak ada masalah untuk para pelajar join program-program yang dianjurkan. Dan paling penting adalah setiap program yang dijalankan ataupun yang dilakukan, kita harus letak feedback di hujung program tersebut supaya kita boleh menambah baikkan apa yang patut kita kekalkan, apa yang patut kita kekalkan dan apa yang patut kita perbaiki untuk menjadikan satu program yang hebat. Dan saya yakin dengan adanya benda ini, tiga cara ini, para pelajar akan tak akan miss setiap program yang dijalankan oleh MPP, terutamanya untuk MPP 21-22 ini. Jadi jika anda ingin sesuatu yang baru, jika anda ingin sesuatu yang memberi manfaat long term, undilah saya. I am the one, so choose wisely. Terima kasih diucapkan kepada saudari Arifah Hazimah. Baik, seterusnya kita akan bergerak kepada soalan open mic yang ketiga, iaitu soalan ini ditujukan kepada calon Faris. E-aduan sebelum ini memang merangkumi semua fasiliti, kafe dan lain-lain. Cuba jelaskan cara untuk tambah baik e-aduan tersebut. Calon ada tak tengok platform e-aduan itu sendiri? Calon diberikan masa 1 minit untuk bersedia dengan Tak apa, saya menjawab terus soalan. Baik, silakan. Okay. Assalamualaikum, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, berkaitan dengan aduan itu, okey baiklah. Sekiranya telah berjaya dijalankan, okey alhamdulillah. Okey, namun tolong harap penanya soalan cakna juga, kerana saya bukan saja memfokuskan terhadap aduan namun membuka kepada cadangan. Jadi sekiranya aduan telah pun berjalan dengan lancarnya, jadi saya akan lebihkan saya punya fokus manifesto saya ke arah cadangan daripada pihak-pihak kolej sendiri. Jadi saya berharap soalan itu jawapan saya menjawab persoalan anda. Jadi itu saja daripada saya. Satu lagi saya ingin menambah. Saya juga tahu berkaitan dengan aduan yang telah dilaksanakan sebelum ini, namun seperti saya katakan sebelum ini, apakah salahnya jikalau saya menambah baikkan lagi fasiliti yang sedia ada, insya-Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Faris Shah. Jadi kita akan teruskan dengan soalan open mic yang ketiga, iaitu yang keempat, maafkan saya, iaitu saya ingin tanya, kebanyakan calon yang mengemukakan manifesto yang berunsur IT, sekiranya pembelajaran secara bersemuka dapat dilaksanakan secara 100%, adakah manifesto ini tidak akan dilaksanakan atau keberkesanannya menurun? Tolong jelaskan. Saya ingin menjawab soalan ini. Okay. Baik, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau bagi saya, untuk manifesto saya yang kedua iaitu menyediakan platform online dan juga untuk dua-dua manifesto saya iaitu menyediakan platform online dan juga mewujudkan program lecturer muda. Bagi saya program ini masih lagi boleh dijalankan sebab untuk program lecturer muda kita boleh menggunakan aplikasi seperti Teams, Google Meet, Zoom ataupun apa-apa aplikasi yang bersesuaian. And kalau untuk mewujudkan platform online untuk mendapatkan soalan sesi lepas, bagi saya ia masih lagi boleh dijalankan sebab para pelajar dan pensyarah hanya perlu mengakses daripada kediaman. And para MPP boleh ke college untuk mendapatkan set soalan tersebut untuk di-scan mungkin pada akhir SEM ataupun pada masa cuti semester panjang. So, saya harap dapat saya menjawab soalan ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Nur Atikah. Boleh jawab lagi soalan yang untuk soalan kali ni? Maafkan saya. Diminta calon Najib menerangkan infotainment dan juga apa perbezaan IM Mall yang anda akan bawakan. Dipersilakan calon Najib. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dimaksudkan dengan infotainment? Okeylah, infotainment merupakan sebuah saluran yang menyediakan gabungan antara maklumat dan hiburan. So di sini antara konten-konten yang saya lakukan, yang akan saya lakukan jana dalam saluran YouTube ini adalah konten-konten yang berunsur hiburan dan saluran maklumat. Which is seperti if you guys know macam channel yang sentiasa memberikan maklumat info terkini ataupun memberi pengajaran, sharing dan sebagainya, dan boleh berkenaan dengan entertainment seperti sharing antara gaming ataupun sebagainya, challenge dan sebagainya kita boleh lakukan di sini. Okey, baiklah, soalan yang seterusnya, apakah yang membezakan platform IM Mall dengan platform calon yang lain yang dicadangkan? Saya roughly sama. Tujuannya adalah sama, bagi membantu mengembangkan peniaga-peniaga perniagaan kecil oleh warga KPM Indah Mahkota. Apa yang saya boleh katakan, tujuan sama, namun agenda-agenda yang kami ingin lakukan adalah berbeza. Seperti saya sendiri, antara kaedah saya untuk membantu ataupun sebagai bantuan sokongan yang telah saya nyatakan tadi, saya akan melakukan pengumpulan sedikit yuran ataupun kutipan duit untuk membantu mengembangkan organisasi ini dengan melakukan paid review di platform Instagram oleh influencer di Instagram ataupun di platform lain, kerana saya pasti impak daripada kesan daripada mereka merupakan seorang influencer adalah sangat besar, dan saya pasti ia akan mengembangkan ataupun ia akan dapat mengembangkan lagi dan memperkenalkan produk-produk di bawah organisasi IM Mall itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara Muhammad Najib. Pengumuman, soalan di ruangan komen telah ditutup. Namun, soalan masih boleh diajukan menerusi mikrofon anda. Para pelajar yang ingin bertanya kepada calon, dipersilakan membuka mikrofon dan bertanya.
ulang suara. Soalan di ruangan komen telah ditutup. Namun soalan masih boleh diajukan kepada para calon menerusi mikrofon anda. Kepada pelajar-pelajar maupun lecturer, staff yang ingin bertanya kepada calon dipersilakan. Baiklah, nampaknya cukup sampai di sini program kita pada malam ini. Sampai di sini sajalah majlis kita, majlis Q&A bersama calon MPP sesi 2021 dan 2022. Undian di tangan anda, jalankan tugas anda sebagai pengundi. Jadi saya akhiri majlis kita ini dengan 4 rakaat pantun. Berakhir sudah majlis kita, moga bersua tahun hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.